Sebagai contoh, kita ambil ya, negara apa yang dikenali sebagai negara yang bersih? Okey, ataupun bandar apa yang dikenali sebagai bandar cinta di dunia ni? Hey, what's up boss? Okey, di dalam video yang lepas saya ada kongsikan 7 manfaat kelebihan membuat branding secara strategik untuk bisnes anda. Okey, di dalam video ini pula kita akan bagi tahu, kongsikan elemen-elemen penting dalam membuat branding secara strategik untuk yang anda wajib tahu dalam bisnes anda. Okey, perkara yang pertama yang perlu kita tahu dalam membuat branding secara strategik untuk jenama kita adalah nombor 1, kumpulan pasaran. Okey, kita perlu tahu kumpulan pasaran sebab apa? Sebab setiap kumpulan pasaran adalah berlainan cara komunikasi, cara kita menyentuh dengan kehidupan mereka. Mereka mempunyai 5 perkara yang berlainan, iaitu motivasi hidup yang berlainan, kemahuan, keperluan, dan mereka juga mempunyai kerusingan yang berbeza, dan mereka mempunyai impian hidup yang berbeza. Sebagai contoh, mereka yang berpendapatan tinggi seperti pengurus besar mempunyai lebih pendapatan dan mungkin juga mereka mempunyai lebih kemahuan berbanding mereka yang golongan sederhana ke bawah. Sebab apa? Golongan sederhana dan ke bawah perlu memenuhikan keperluan asas kehidupan dahulu berbanding dengan mereka punya kemahuan. Selain itu, cara mereka berdialog dan berkomunikasi di dalam fikiran mereka juga berlainan. Bila kita dapat memahami apa yang mereka fikirkan, adalah lebih mudah kita membuat perancangan untuk membuatkan mereka memilih kita berbanding jenama lain. Sebab apa? Kita dah tahu cara nak pikat hati mereka. Perkara nombor 2 yang perlu kita ketahui yang penting dalam membina jenama kita adalah mengetahui nilai jenama kita, iaitu manfaat apa yang pengguna kita akan dapat dalam mengguna atau memakai jenama kita. Okey, sebagai contoh, apabila kita pakai seluar jeans Levi's berbanding dengan jeans RM50, jeans Levi's mungkin kita rasa lebih muda dan lebih berkualiti. Sebab apa? Dalam mesej jenama mereka menekankan kualiti dan tahan lasak dan tahan lama tu sebagai mesej jenama mereka. Perkara nombor 3 yang amat penting dalam membina jenama yang perlu kita ketahui, iaitu janji jenama kita. Janji jenama kita ialah sebuah komitmen sesuatu jenama kepada kumpulan pasarannya. Kenapa kita perlu tahu pasal ni? Sebab apa? Apabila prospek di luar sana membeli penawaran kita, mereka sebenarnya mempercayai janji jenama kita. Dan apabila kita dah berjanji, tentulah kita kena tunaikan. Sebagai contoh, syarikat kami, Winning Media Communication, menjanjikan kepada klien-klien kami jualan secara berulang dengan menggunakan kaedah branding secara strategik dalam membina jenama mereka. Okey, contoh lain pula, syarikat Apple menjanjikan kepada penggunanya iaitu simplicity, user friendly, iaitu penggunaan cara mudah dalam menggunakan produk mereka yang berkualiti tinggi. Itu adalah sebahagian janji-janji jenama di luar sana. Perkara nombor 4 yang perlu kita ketahui dalam membina jenama secara strategik ialah persepsi jenama. Apabila kita dah mengetahui pasti kumpulan segmen pelanggan mana yang bisa kita kendaki, kita boleh olah ataupun mereka bentuk jenama kita termasuk dengan pelan pemasaran kita mengikut citarasa dan keperluan kumpulan pasaran tersebut. Sebagai contoh, jenama tudung dak mensasarkan mereka yang berpendapatan sederhana tinggi. Okey, sebagai strategi pemasaran mereka juga mengedarkan jenama mereka di lokasi-lokasi premium strategik yang mewah seperti di shopping mall. Okey, tujuannya adalah untuk membuatkan penggemar jenama tersebut merasa eksklusif, mewah dan juga merasakan produk tersebut berkualiti dan setanding dengan jenama antarabangsa yang lain. Nombor 5 yang penting kita ketahui dalam membina jenama bisnes kita, iaitu kedudukan jenama kita yang juga dikenali sebagai brand positioning. Okey, brand positioning ni apa? Sebagai contoh, kita ambil ya, negara apa yang dikenali sebagai negara yang bersih? Okey, ataupun bandar apa yang dikenali sebagai bandar cinta di dunia ni? Okey. Brand positioning adalah iaitu apa keunikan jenama kita yang membezakan berbanding jenama-jenama lain supaya kumpulan pasaran kita ingat kelebihan dan perbezaan jenama kita. Antara contoh lain mengenai brand positioning yang kita boleh rujuk iaitu seperti jenama minyak. Yang jenama minyak dekat luar sana ada bermacam jenis kan, sebagai contoh Petron, Shell dan Petronas. Okey, mereka mengeluarkan produk yang hampir sama,
Tetapi dari segi pelan pemasaran penjenamaan mereka, Petronas lebih mengutamakan semangat patriotism, semangat kenegarawan, iaitu supaya kita membeli produk mereka dan merasakan itu adalah kepunyaan rakyat Malaysia. Itu adalah salah satu bagaimana jenama Petronas memposisikan jenama mereka di dalam fikiran pengguna jenama tersebut. Nombor 6, iaitu kekerapan mesej jenama kita. Okey, saya ingin kongsi sedikit waktu kanak-kanak, zaman kanak-kanak dahulu. Okey, saya percaya ramai di antara kawan-kawan saya di waktu zaman kanak-kanak kurang mendengar kata ibu bapa kita. Kata tu setiap nasihat perlu diulangi lagi dan lagi dan lagi. Okey, tujuannya kalau kita manusia, kita mudah lupa. Jadi, apabila kita melancarkan pelan pemasaran jenama kita perlu pastikan saluran media yang tepat dan dilengkapi dengan kegerapan mesej jenama kita supaya kumpulan pasaran kita dapat mengingati jenama kita. Nombor 7 yang paling penting dalam membina jenama iaitu pengalaman. Pengalaman apa yang ingin kita berikan kepada kumpulan pasaran kita. Sebagai contoh, di luar sana ada bermacam jenis kedai perabot. Tetapi kedai perabot tersebut kita jarang pergi berulang kali. Hanya satu saja gudang perabot yang selalu ramai orang pergi, iaitu gudang perabot IKEA. Sebab apa? Sebab di IKEA mereka beli pengalaman yang lain daripada yang lain berbanding perabot yang biasa. Okey, di IKEA mereka telah membeli satu gambaran yang perabot mereka seolah-olah kita dah berada di rumah kita sendiri. Okey, apabila kita merasai pengalaman tersebut, okey, walaupun kita tidak membeli apa-apa, tetapi ada melekat di minda kita supaya kita membeli produk mereka. Itu adalah salah satu cara strategi jenama IKEA untuk membuatkan pelanggan yang tak beli pun datang kembali kepada mereka supaya membeli jenama mereka. Itulah dia antara 7 elemen yang penting dalam membina jenama you all secara strategik. Okey, di dalam video akan datang akan kongsikan juga dan menjawab soalan dekat luar sana. Sebab ada yang kata dekat luar sana membina jenama ni mahal, kos je, ya. Okey, kemudian mungkin juga saya akan kongsikan beberapa teknik dan cara untuk membina jenama secara strategik. Just comment branding power dan pastikan you all like dan follow up kita punya page untuk video akan datang. Right? Okay, ciao.